bebaskan beta lepas, agar cinta abadi dapatlah ku nikmati. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Kita ada tetamu istimewa yang akan buat aktiviti bual bicara dengan kita mengenai tajuknya ialah ke mana hilangnya budaya, dan beliau juga akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai pengalaman beliau sepanjang daripada mungkin awal 90-an hingga sekarang hampir 30 tahun beliau berkecimpung dalam bidang-bidang seni. Dan saya akan bagi introduction pendek lah. So pada awalnya, kalau yang meminati kumpulan Butterfingers pasti telah mengikuti perkembangan Butterfingers daripada demo 12 Goats, 6 Oranges and 2 Angels 95 kalau tak silap. Pada tahun 96 full length album 1.2 milligrams. Kemudian kita diberikan pula tahun 97 berikutnya Butterworth Pushful. Lepas tu kita ada Transcendence 99, Millennium 2001, Selamat Tinggal Dunia 2005 dan juga Kembali 2008. Itu pada perjalanan Butterfingers, dan beliau meneruskan perjalanan beliau, perjalanan seni beliau dengan monolog, sebuah kugiran monolog yang tak kurang hebatnya juga, dengan 3 album setakat ni kalau tak silap, Jejak Tanah, Indra Loka EP, dan juga Jangan Puja Sampai Kecewa 2018 kalau tak silap. Okay. Dan beliau juga ada banyak pencapaian yang telah beliau kecapi, iaitu finalis AJL 2010 kalau tak silap dengan lagu Kanda Dinda, duet bersama Atilia, API dengan lagu Pelita. 2011 Best Rock Song Pelita dengan kumpulan API. AIM 2019 Atma Jiwa filem Baskus, lagu tema terbaik. Okay. So malam ni please help me and welcome a songwriter, a composer, an arranger, multi-instrumentalist, producer, a thinker and also an entrepreneur, Saudara Khairil Rizwan bin Anwar, atau lebih dikenal sebagai Lock. Everybody. Okay, so berkenaan tajuk kita pada malam ini, Lock, iaitu budaya. Kemana hilangnya budaya. So saya just wiki lah. Kalau daripada Wikipedia mengatakan budaya ialah, so kalau pada Wikipedia lah, dia kata budaya ini ialah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Budaya dianggap sebagai konsep utama dalam antropologi, merangkumi pelbagai fenomena. Dihantar melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat manusia. Kesejagatan budaya ditemui dalam masyarakat manusia ini termasuk bentuk ekspresif seperti seni, muzik, tarian, ritual, agama, teknologi, penggunaan alat memasak, tempat berteduh dan semualah. Dan konsep budaya kebendaan meliputi benda-benda fizikal lah, maksudnya fizikal dan paras rupa pada suatu budaya itu, teknologi, seni bina, seni dan pelbagai ritual, termasuk juga organisasi sosial dan politik. Okey, adakah Lock bersetuju dengan? Setuju. Maksudnya DNA lah pada saya. Dan secara ringkas apa yang Cik Nabil baca tadi, saya rasa secara ringkasnya ialah Cap Mohor ataupun DNA sesuatu bangsa ataupun satu negara, satu empire, satu tamadun, apa sajalah. Itu yang maksud panjang lebar tadi, terima kasih. Tapi saya rasa pada saya budaya itu macam lebih kepada ada tadi penambahan untuk makna budaya sendiri? Boleh juga kalau budaya itu diklasifikasikan sebagai lebih kepada macam gaya penampilan, keterampilan, jati diri, gaya hidup. Sebab budaya itu pada saya macam culture general, ialah direct translation kan. Jadi dia tak tersekat kepada apa maksud saintifik je, dia boleh juga di-apply kepada apa saja yang berkaitan dengan kehidupan dan berkaitan dengan
identiti kita ataupun kita punya PL, kita punya dialek, semua tu kira pada saya macam budaya lah. Kan? Sampai kepercayaan kita. Kepercayaan pun boleh, ya betul. Ada istiadat. Ada istiadat dan apa macam-macam lagi lah. Yang tak terfikir lah sekarang, banyak lagi sebenarnya. Betul. Kira basically pada saya budaya tu macam 360 darjah. Setiap hari saya fikir pasal budaya, dari segi bahasa, dari segi cara hidup dan juga mungkin dari segi bila kita tengok benda-benda di sekeliling kita dan lagu, karya, seni, kira 360 darjah lah, senang. 25 jam sehari, 8 hari seminggu. So, adakah Lok consider atau menganggap diri Lok sebagai seorang budayawan? Itu tak, pasal pada saya budayawan tu bukan tak, kalau orang labelkan saya okey je lah. Tapi saya tak ada nak mengaku saya budayawan lah, pasal mungkin ada budayawan yang lebih cendekiawan daripada saya, yang lebih pakar tentang scientifically ataupun pakar tentang budaya itu sendiri kan. Tapi saya memperjuangkan pun pada saya agak heavy lah. Saya cuba nak relevankan budaya. Meraihkan. Meraihkan, betul. Tapi ada pendapat mengatakan lah, you are what you think So kalau seorang tu 25 jam, 8 hari seminggu fikir pasal budaya, automatik dia budayawan walaupun dia tak mengaku lah. Okey je. Kalau orang panggil saya masih lah. Tapi saya tak adalah nak deny ataupun saya tak adalah nak menyangkal ataupun apa. Saya apa saja orang bagi, insyaAllah. Kalau kena dengan apa yang saya perjuangkan ataupun apa yang saya makan hidup ni semua ni, saya okey lah kan. Pasal ada juga yang dekat Twitter cakap, yelah melabelkan saya macam cakap sifu lah apalah semua. Pada saya, Nasir sifu lah. Saya cikgu je. Contoh lah kan. Saya tak tahu sebab kita ilmu tu kita cari sampai ke akhir hayat tu. Jadi sentiasa hari-hari tu proses pembelajaran tu pada saya, walaupun dalam budaya tu sendiri saya tahu banyak, alhamdulillah mungkin lebih pada setengah millennials kan. Saya tahu banyak mungkin pasal yalah dibesarkan dalam keluarga saya yang memang suka cakap pasal budaya kan. Jadi benda tu dia diserap secara automatik. Jadi tapi sentiasa belajar tu memang hari-hari. Dari segi muzik pun saya masih lagi belajar kan. Walaupun saya dah sampai senja, tapi masih lagi benda baru yang membuat saya excited pasal muzik kan. Kadang-kadang bunyi tu pada saya, alhamdulillah lah. Saya tak pernah satu hari tu tiba-tiba macam hilang semua kan. Tuhan ambil ke apa, tiba-tiba boringnya. Setakat ni tak ada lagi lah, alhamdulillah. So, kalau kita nak mengupas persoalan yang diberikan oleh pihak penganjur, ke mana hilangnya budaya? So maknanya kat situ dia ada 3 patah perkataan, ke mana hilangnya budaya. So kalau budaya tadi kita dah kupas lah, masuk erti kata lebih kurang definisi yang mana kita mampu. Lagi satu saya nak selit pasal kalau kita cakap sebudaya ni, macam awak cakap lah kan, mungkin juga saya je rasa macam tu. Mungkin masyarakat tak rasa macam tu kan. Tapi pada saya percaya orang tak tahu apa yang dia nak. Betul tak kan? Jadi mungkin kita percaya apa yang kita buat itu first lah kan. Jadi mungkin dari segi budaya ada yang dia panggil purist ataupun orang yang tak boleh ditukar sikit pun. Purist. Purist. Itu memang daripada sejak awal penglibatan saya di dalam seni ni memang dah ada purist. Dan itu memang pada saya, langkah pertama saya ialah untuk abaikan mereka. Pasal kita takkan boleh puas hati mereka. Puaskan hati sebab dia mesti ada je benda tak kena. Jadi bila sampai ke budaya ni, bila saya nak cuba kononnya nak mengevolusikan budaya ni, lagi banyak tentangan. Sebab diorang ada betul juga. Tapi niat saya bukannya untuk memperburukkan atau memporak-perandakan. Niat saya adalah hanya untuk meraihkan. Pada saya, apa salahnya budaya saya? Saya tak nak dia mati dalam museum. Saya tak nak dia hanya dibencangkan dalam buku teks mata pelajaran. Saya nak orang pakai keluar pergi mana-mana. Macam tu lah contoh. Maksudnya benda yang tradisional ataupun di pop culture kan? Betul, di pop culture kan secara subtle lah. Tapi macam lagu juga. Benda yang baru orang akan hentamnya, orang takkan terima kan. Tapi kita pun mencari formula dia. Mungkin sebelum ni saya pakai
memang ambil tengkolok kahwin punya kan, pakai memang nampak kelakar lah. Tapi saya cuba dulu. Cuba. Lalas saya tengok tahun lepas hari raya wartawan RTM pun pakai tanjak. Oi, semua orang pakai tanjak. Tiba-tiba saya rasa macam alhamdulillah kan. Rasa you play a part in it as well? Terasa macam okay, at least ideologi tu dah berkembang lah kan. Lepas tu saya nampak orang pakai dengan suit apa semua. Kadang nampak janggal lah, tapi effort dia nak buat macam tu. Ketidakmaluan dia buat macam tu. Pada saya macam itu yang patut kita hargai, pasal dia tak malu lah. Pasal tu dia punya, nenek dia pakai macam tu, datuk dia pakai macam tu. So dia nak pakai sekarang, memang orang cakap tak boleh langgar. Dia ada adat dia, betul. Kita respect, saya respect tu. Tu pasal bila orang tanya saya tanjak apa saya pakai, semua saya selalu cakap tanjak ciptaan. Contemporary. Kreasi baru. Dia apa? Diadaptasi daripada Balong Raja ke. Tapi dia punya undang-undang yang betul kita ikut. Macam contohnya kalau sultan semua dia kena belah sini. Itu semua kita ikut lah. Tapi macam ikat mati apa semua tu kita tak follow lah. Kita contempt kan. Kalau ni pakai ketupat daun palas lah. Ini tak, ini macam dendam tak sudah juga. Dia tak, sikit dia tapi bukan sebiji. Faham. Dia adaptasi. Sebab saya pun ada mengikuti, macam Lok pun ada orang kata minta pandangan dan juga advice daripada Micai, peniup serunai. So even AG. AG tu sebenarnya cousin sepupu isteri saya. Azri Rimi dulu band. Itu lagi hardcore. Raya FLU. Raya bawa tombak tu. Macam ni. Hai Lok, apa khabar selamat raya? Dah tak grunge lah. Dulu dia grunge lah. Flu. FLU. Itu pun dia ada juga itu cakap dengan saya pasal ikatan tanjak semua. Dia kata kau buat tanjak macam ni, adjustable. Tak boleh adjustable sebenarnya. Tapi saya cakap, tapi aku punya bukan tanjak Selangor, bukannya tanjak helang menyusuh angin betul-betul. So it's time for people to separate the ni lah. As long as people know and aware apa yang pure, apa yang tradition. So apa yang pop. Sebab mungkin daripada pop ni orang akan gali tradisional. Yes. Dan tapi bagi saya purist, main peranan purist lah. Betul. Dia stay as purist. Dia kira check and balance lah. Kalau tak ada purist, nanti kita orang pun boleh refer. Orang still boleh refer. Kan? Tapi lagi satu masalah je, purist pun kita punya knowledge base kita, kita punya ilmu ni banyaknya oral. Masyarakat kita memang tak suka menulis. Jadi benda tu pun banyaknya datang daripada cikgu ke cikgu. So kita pun dah macam lost. Sebenarnya situ pun dah evolusi. Ada yang tak sampai juga. Kan, sebab kita pun terkenal juga dengan kedekut ilmu kan, jadi kita tak tahu sekarang. Dan kalau pada hakikatnya waktu first tanjak ni terhasil, apa-apa tanjak pun sewaktu itu ialah kreasi baru lah. Waktu terhasil kan, dan evolusi berlaku kan. So dan yang menariknya nama-nama dia semua banyak visual base kan. Helang menyusuh angin, Balong Raja, lepas tu banyak dan kat situ pun kita pun boleh belajar macam-macam kan, falsafah. Saya pun tak mahir kat situ. AG mahir. Saya tak mahir. Okey, dan lagi satu kiranya macam Lok pada orang cakap selalu macam mana? Yang pakai tanjak ni lah bangsawan kan. Betul. So macam kalau Lok asal pada bangsa kan. So, jadi bangsawan. Bukan bangsa ONE Itu dah macam Wan Tama. Okey. Dan saya tengok macam orang dulu lah kan, gambar-gambar semua, orang pakai macam otentik gila lah, style lah kan. Macam sekarang kita nak cuba ada jiwa tu yang disampaikan. Tak tahu kenapa, mungkin sebab diorang tak ada McDonald's ke apa, dulu kurus je semua kan, pakai nampak style je. Tapi bila kita pakai kan, macam hari tu ada satu organisasi nak buat macam pakai tanjak di KLCC ramai kan, semua pakai semua dengan capal apa semua kan. Lepas saya macam asal tak mari lah, benda tak datang lah benda tu kan. Macam asal lah. Tapi bila kita tengok macam album cover Transcendence tu kan, era-era tu superimpose. Tak, gambar-gambar sepiak, bukan Butterfingers. Contohnya gambar-gambar masa tu kan. Tudung dengan diorang punya pose ni kan. Macam asal nampak diorang macam dia ada macam benda tengah tu. lapar ke apa ni. Dia ada benda tu kan. So saya tak tahu aura dia tu lah. Apa yang hilang dia lah. Okay, so dia dah sikit sebanyak yang menjawab lah ke mana hilangnya budaya tu kan. Tapi benda tu sebenarnya apa yang Lok punya jawab ni bukan pada budaya tu, tapi pada roh pada budaya tersebut. Lebih kurang mungkin kepada
tahap penghargaan ataupun appreciation lah. Tapi itu pada visual ataupun tampak itu pada, salah satu cabang dia lah. Banyak lagi sebenarnya kan. kalau pada muzik pula, apa yang lo lihat evolusi lah kan, let's say sebelum Merdeka at least, dan ni macam mana? Sebab kalau kita tengok siapa, Allahyarham Tan Sri Ramlee, dia memang, saya rasa mungkin time dia pun sama macam sekarang juga kan. Dia cuba nak inject. Cuma yang best sebab dia berjaya lah. Dan orang memang dengar lagu dia semua kan. Dan orang memang layan. Dan formula-formula yang dihasilkan tu macam jahitan dia tu macam halus je, masuk je ke otak kita kan. So mungkin saya tak tahu sebab kita tak lahir time tu kan. Mungkin time tu mendapat tentangan. Saya dengar cerita masa dia nak buat Inang Baru semua tu, banyak juga orang tak sokong. Masa dia buat cerita Hang Tuah pun banyak orang bang pasal tak kena dengan cerita Hang Tuah yang daripada Melayu sebenarnya kan. So jadi time tu kita tak tahu kan, semasa tu kan. Tapi lama kelamaan benda tu menjadi ikutan dan alhamdulillah menjadi rujukan. Terutamanya untuk budak-budak baru macam saya kan. Saya besar-besar, saya kecil-kecil saya tengok cerita Hang Tuah tu, saya dengar Langgam tu semua, saya macam ush, ini dari mana ni kan. So tak kisah sangat, tapi bila kita dah cuba mencari jati diri tu, bila kita tengok balik cerita Hang Tuah tu, macam dia dah tinggalkan semua breadcrumbs tu. Tu yang macam alamak. Bila kita study music, kita tahu teori, bila kita study music dia lagi kita nampak dia sebenarnya dah tinggalkan semua. Cuma kita tak cukup macam mana kupas dari segi music teori dia. Contohlah, ni salah satu cabang daripada beribu cabang yang kita tak terokai lah kan. Macam penggunaan chords dia. Teruskan. Macam penggunaan chords dia apa semua kan. Itu semua agak original dan agak Malaysia lah pada saya. Sebab itu identiti dia kan. Dia cuba, mungkin dia masa tu dia buat lagu tu, dia cuba cakap yang ni sebenarnya ini kita kan. Dan dia tinggalkan untuk kita, untuk orang-orang macam saya, ambil benda tu kan. Ambil benda tu dan buat jadi lain lagi. Jadilah macam metal music semua kan. Macam muzik barat semua kan. Dia bukannya lahir-lahir dah jadi metal kan. Dia datang daripada church sebenarnya, daripada Gregorian chant, daripada Lala sampai ke Metallica kan. Contoh lah kan. Jadi itulah kemana hilangnya budaya, pasal bila dia letak benda tu hilang. Dia tak melekat dia kita punya, pada saya lah. Saya tak nampak benda tu dia evolve, tapi dia tak menyeluruh tau. Dia tak macam western music lah. Kalau kata metal kan, dia orang sampai sekarang ada Viking punya metal, Swedish metal yang memang ada roots. Walaupun basically metal tapi dia ada roots. Lepas tu kalau macam kalau apa lagi, benda-benda, dan juga orang-orang di barat, dia orang dah mula pandang ke timur, mencari benda baru kan. Bukan it's not new lah, it's not something new, tapi cross culture tu pula macam mana? Pasal dia orang pun nak benda tu kan. Macam bila saya betapa di Boston tu kan, banyak je yang macam universiti kat sana yang ada dia punya gamelan troupe dia orang. Dia cuba buat gamelan yang chromatic, maksudnya gamelan yang ada full scale lah, sebab gamelan kan pentatonic sebenarnya. Dan dia mengkaji full octave lah dia orang buat. Dia buat full octave. Dan ada yang macam malam gamelan Galactica, dia ada punya tu. Sebab dia orang mungkin pada dia orang culture dia orang dah sampai brick wall kan. Dia nak mencari yang lain dan dia nak cedok, dan dia cakap dia orang punya. Pecah dinding lah baru. Sebab kita tak buat apa-apa kan. Jadi dia orang pun ambil lah. Contoh lah kan. Macam saya tengok hari tu dah ada macam Beatles dah pergi India kan. Sebab dia nak explore benda lain yang foreign untuk dia, exotic untuk dia. Jadi bila dia buat, orang tengok, orang ikut pula. Kan, padahal sebelum tu banyak aja Indian musician tapi semua orang tak nampak. Jadi sebelum dia datang Malaysia, baik kita buat dulu lah kan. Sebab nanti mungkin tak lama lagi dia akan datang lah. Dia akan ambil gamelan Melayu ni semua, dia buat dia reverse import. Jadi bila kita dengar macam, asal dia orang buat, best lah. Kan, lepas tu barulah kita tergigih nak, gamelan kena datang balik, gamelan lah. Jadi selalu macam tu lah. Tu ke mana hilangnya integriti tu. Sudah terlambat baru nak cepat lah. Lirik lagu lah. So kalau ke mana hilangnya budaya tu. Sebab saya suka tagline tu pasal macam dia hilang lah. Dia mungkin ada depan mata tapi dia hilang. Kita tak appreciate dia. Kita tak dihijabkan. Kita tak macam mengangkat dia kan. Tu yang saya cuba daripada 2010 sejak saya balik daripada pertapaan saya.
Saya macam, saya balik pun pasal saya rasa ada tanggungjawab tu lah kan. So isteri saya marah tu. Tak, sebab saya rasa kalau saya duduk sana pun umur dah 30-an. Yalah. Tak dapat nak buat apa sangat lah sebenarnya. Pada saya lah, saya fikir. Tapi kalau saya balik, banyak benda yang saya nak kongsi bersama dengan masyarakat. Saya cuba lah. Jadi mula-mula pun banyak saya dapat tantangan. Banyak musician yang saya tak nak namakan yang cakap macam apa lah. Lok belajar jauh-jauh, belakang nak buat Nusantara. Lok belajar jauh-jauh, belakang kau nak Zapin, kau nak Ghazal. Buat apa? Kan? Jadi pada saya tanya balik, habis aku nak buat apa? Takkan aku nak buat blues kot? Takkan aku nak buat R&B? Gila, Berkeley tu bersepah, 1,000 orang beratur boleh nyanyi R&B lagi terror daripada kita. Kenapa kita nak ikut jadi nombor 1,001? Kan? Kenapa aku tak cuba shortcut cari jalan aku sendiri? Cari identiti aku, buat lagu aku sendiri, apa yang pakai rempah ratus daripada Tenggara ni dan buat dia menjadi saya punya. Ada, of course ada campuran adunan barat tu kan, pasal rock music, pop music, kita dah tak boleh lari lah, jeans semua kita tak boleh lari. Jadi kenapa kita tak boleh macam tu, kenapa aku nak kena ikut? Contohnya lah kan, gila sana Pak Tam tu bersepah, duduk-duduk semua malas tak pergi kelas. Tapi bila suruh nyanyi, ambil kau ke belakang kita. Nak soul R&B semua tak payahlah bro. Bukan saya nak kecewakan anda semua, tapi itu hakikatnya, saya dah nampak sendiri depan mata kan. Dia kelas dia malas nak pergi, dia borak je ramai kan. Tapi bila nyanyi, macam Boyz II Men tu, bersepah 1,000. Boyz II Men tu kira bernasib baik lah dapat jadi Boyz II Men. Dia punya yang tak jadi Boyz II Men tu ada 1,000 lagi. So macam mana nak lawan? Contohnya macam mana nak, bukan lawan, macam mana nak bersaing. Macam mana nak kita nak mengharapkan nanti diorang akan jumpa kita kat sini, kita akan jadi sensasi. Jadi pada saya, baik saya cakap kat diorang ni semua, budak-budak ataupun masyarakat kita, macam kita try inject apa yang kita punya yang diorang pun tak tahu. Macam diorang banyak yang boleh nyanyi, tapi bila saya suruh, sebab saya ada buat recording banyak kan, jadi composition saya banyak menggunakan scale gamelan, pelok scale, of course lah cedok Indonesia sikit semua, Jawa punya scale semua. So bila diorang nyanyi, diorang kekok tau. Dia tak boleh skip tau, pasal dia tak biasa. Pasal chorus dia kan full range kan. Tu yang saya macam okey. Lepas tu dia keras. Kan, dia keras pasal dia orang berlawan. Dia macam Jerman lah, berlawan dengan force of nature muzik dia orang kan. Tapi bila seorang komposer Jepun ni cakap, tu yang saya suka Jepun, saya suka Russian sebab dia orang nationalist. So bila komposer Jepun ni cakap apa beza muzik orkestra Jepun dengan barat, dia kata Jepunnya, baratnya macam Wagner, kau lawan nature. Tapi Jepun kita bersama nature. Dengar meremang. Lepas tu Russian, cikgu saya Russian. Jadi dia umur 5 tahun dah boleh main counterpoint semua. 5 tahun tau, 5-6 tahun. Macam mana nak lawan tu, klasikal? Kan? Jadi bila saya suka nama tajuk piece saya Tika Terbang. Dia macam, what's this, Tika Terbang? I said, Magic Carpet. Okay, nice. At least you are doing something with your language response. Do your skills semua. Dia boleh baca, dia tak payah main muzik pun, dia baca sini je. Dia dah tahu lagu dia macam mana dah. Okay, later, okay, at least you're not being McDonald's lah. You're not trying to be like the US kan. So macam tu lah, so macam okay lah. That means aku berada di landasan yang betul lah masa tu kan. So antaranya lah, antara menceritakan tentang macam tu lah. Bila cakap banyak yang sana so-called Pak Tam pun banyak hebat-hebat R&B sebab itu budaya mereka. They are born with it, they are raised with it kan. Sebab dia lahir-lahir dah pergi church, nyanyi gospel kan. Macam ni dah syok-syok semua, khusyuk semua kan. Sekali kau datang macam, okay aku nak main R&B, alamak. Okay, try sikit. Alamak. Tak tahu mungkin orang lain boleh tapi aku segan lah. Memang masa tu saya pun macam, yalah. Bila dah suruh main gitar pun, aku main lah lagu-lagu keroncong sikit kan. Tunjuk sikit. Dia action lah macam, we've heard that before. Okay, tak apalah. Macam Arab-Arab Ghazal sikit. Oh yeah, that's like Rolling Stones. Okay, tak apa. Dia action, dia memang macam mana pun Asian memang second lah. Sorry tu saya kan. Sorry kalau kecewakan anda juga semua. Dia memang dia punya, bukan dia subtle. Dia tak nampak betul, dia subtle kan. Macam Korean, kawan saya Korean kan. Makan, dia break makan je. Dia practice piano semua kan. Dapat nombor 1 dalam kelas semua kan. Tapi still American juga hebat. Itulah dia punya thinking. Diorang ni memang macam tu lah kan. So Korean memang dahsyat lah. Itu pun lagi satu negara nasionalis yang saya tabik lah. Pasal dia punya semangat juang dia tu kan. Tak boleh lawan lah. Jepun, Korean,
Russian. So macam Budaya dia intact tau. So there's more to K-pop lah maksudnya. Ke macam mana? Kalau awak rasa K-pop tu macam mana? Menular kan. Ya. Menular kan. Tapi pada saya K-pop tu is act of nationalism diorang kan. Sebab pada diorang yang diorang punya Hallyu movement tu. Yang diorang nak start macam mana nak promote everything Korean. Dia nak lawan Jepun kan. So dia buat semua Korean. Daripada makanan, drama, lagu, culture. Jadi benda tu sebab dia dah synergize tau semua. So memang ideal, memang itu memang kira pada saya utopia yang best untuk Malaysia. Kalau satu hari kita macam, jom kita buat semua Malaysian. So daripada lagu, pakaian, style, semua bahasa, kan. Isteri saya gila Korean movie. Saya tengok Korean movie, dia tak ada pun cakap English. Okay je. Gila worldwide tu. Kan? Hari tu yang menang Parasite yang saya post tu kan. Relax tu. Cerita Korean pasal masyarakat Korea. Tapi boleh menang Academy Awards tu. Kenapa kita masih lagi macam inferior dengan kita punya identity kan. Macam kalau kau cakap Melayu, cakap bahasa, kau tak boleh pergi jauh lah kan. Okey je saya menyanyi lagu saya robot semua kat sana. Bila saya tanya should I sing in English ke apa semua, cakap no you should sing in your language lah. So that's your added value lah kan. Kau punya extra, kau punya benda lain lah. Macam Sigurus, tahu band Sigurus nyanyi Icelandic kan. Full house tu show dia. saya pergi Singapore semua. College student tak faham apa dia nyanyi pun. Semua full house je. So macam, yelah benda tu rare lah. Benda tu jarang terjadi lah kan. Tapi But pada it's not saya, about the language lah. It's not about the language lah. Itu salah satu ciri-ciri budaya yang pada saya tak perlu kita rasa inferior lah kan. Kita patut jalan je kan. Pasal bahasa tu bangga kan. Bahasa macam Parasite tu lah kan. Parasite. Macam itu contoh terbaik lah kan. So macam Lok ada bagi tahu pada awal, dan kalau kita lihat pada interview sebelum-sebelum ni, banyak interview mengatakan Lok sendiri buat pengakuan yang memang dibesarkan dalam family yang minat muzik. Ayahnya yang bagi dengar Pink Floyd pada awalnya, Beatles dan sebagainya, dan juga filem-filem yang didedahkan. So dan juga sebab tu kita boleh lihat macam early Butterfingers pun ada motif-motif yang kemelayuan. Betul. Pasal masa saya buat band pun first tu Butterfingers tu, masa saya buat lagu sebab saya suka buat lagu. Masa saya kat Kuala Kangsar saya dah buat lagu lah sikit-sikit kan. Jadi bila saya semakin ke arah nak membentuk band tu, macam saya memikirkan macam aku kena ada sesuatu suara aku kan dalam tu kan. Memang nak jadi macam Kurt Cobain kan. Tapi takkanlah 100% Kurt Cobain kan. Tu yang keluar Chromo, lagu Ikan Kekek tu kan. Sebab lagu benda-benda catchy je lah kita ingat kan. Dan apply kat gitar, alternate tuning. Masa tu tengah gila Soundgarden tu. Tak pun Sonic Youth lah kan. Semua alternate tuning. Krang. Okay lah. Something like that lah kan. Dan ayah saya pula dia memang, family saya memang, tuan cakap hari-hari tuan cakap pasal budaya. Dan memang diorang jenis yang expose kita orang tu benda-benda yang kesenian ni lah kan. Macam kalau Beatles kat rumah tu Strawberry Fields, lepas tu dia akan buka cerita Anakku Sazali ke. Lepas tu masuk radio ada lagu Minang. Dan akan dibincangkan, what's going on, akan dibincangkan, akan diceritakan masa makan malam, masa makan tengah hari. Kadang sampai sekarang pun kita orang bincang kan. Saya apa rasa macam ni lah kan. Kita cerita lah pasal progress dia, kemana hilangnya kan, kenapa kita tak macam ni kan. Ada banyak juga yang dulu persoalan yang saya tanya, tapi jawapan dia macam bukan apa yang kita expect. Seorang kita kan, banyak yang benda yang kita terpaksa akur juga. Kadang-kadang bukan kerana kita nak macam tu, dia dah jadi macam tu. Jadi kalau perbezaan sebab budaya ni pun dia masuk dengan persekitaran lah, betul tak? So maknanya persekitaran kalau dibesarkan dalam family sebegitu, dan di sekolah asrama MCKK dia punya persekitaran budayanya, dan juga di SAE dan juga ke Berkeley. Macam kalau bezanya tu macam mana? Itu efek cara pemikiran saya. Tapi di Kuala Kangsar tu banyak belajar pasal politik lah kan. Politik pasal macam mana nak hidup. Survival, bukan politik, survival. Politik semua dalam tu lah kan. Juga that punk punya attitude tu kan, rebel, pemberontakan, semua tu masa tu lah. So growing up luar, jauh daripada parents kan, pergi sekolah tu pula kan. So dia punya intellect dia lain macam sikit. Jadi macam-macam juga saya belajar dalam tu kan. Nationalism pun ada. Dan benda tu growing. Dan kalau macam di SAE belajar audio engineering, is it? SAE tak ada sangat, tak ada enjoy apa? je masa tu.
Dan Berkeley dia Belajar, konon nak buat sound design. Oh. Sekali masuk, alamak kena belajar, buka mixer semua kan. Alamak, ni bukan benda yang nak minat ni kan. Tapi dia lah memang ada minat, tapi rupanya nama tu misleading sikit lah. Misleading sikit. Tak ada Google time tu kan. Nak tanya orang macam, apa yang kau nak ni sebenarnya? Sebenarnya saya nak buat sound design. Sebab saya suka drone, saya suka buat bunyi kan. Dan kalau di Berkeley tu budayanya memang berbeza habis lah. Berkeley tu macam kira reset lah. Sebab sebelum kita pergi, mentality kita lain tau. So yang paling paling affected sekali ialah mentality, cara kita fikir bila kita kat luar, minority, kita tengok dalam kan. Daripada orang sini, bukan saya nak cakap orang sini, saya dulu pun macam tu lah. Kan, so, kita fikir memang luar ni macam ni, luar ni macam ni. Kalau aku keluar mesti hidup aku akan jadi bagus. Contoh lah kan, ataupun kalau kita kena jadi macam orang luar, baru ini orang Melayu ni, orang Malaysia ni semua tak layan. Itu je cerita band dulu. Kan, borak-borak tu semua, lah Malaysia ni tak ni lah, Malaysia ni tak ni lah. Tapi sebenarnya kita tengok hujan semua okey je. Kan, tengok zaman bila the next generation of indie band semua kan, tengok macam diorang macam lain kan. Contoh lah kan. So mungkin generation X punya style lah. Kita punya banyak lepak kan, relax kan. Which is okay je sebenarnya. Tapi saja nak cerita lah kan. So kalau kata kita nak mengubah budaya tu, maknanya memang perlu daripada rumah sendiri lah pada mulanya. Sekolah pun penting. Sekolah semua rumah, institusi lah. Daripada atasan ke bawahan kan. Pihak atasan pun kena committed lah. Kan, lepas tu dari segi siapa yang pegang dollar cents ni juga macam corporate semua. Kalau kita semua sehaluan dalam budaya ni, rasa jadi macam France, jadi macam Jepun. Sebab Jepun westernized kot. Westernized gila kot. Han, dia punya western dia lagi gila bagi kita kan. Tapi dia macam mana, dia punya kimono semua rooted tu. Dia punya culture dia semua beratus tahun yang jaga. Dia punya orang yang buat kimono tu duduk banglo semua. Tapi orang batik kita semua mana pergi? Kesian tu. Kan, kita tak. Kan, macam seniman kita yang berjuang untuk budaya ni semua banyaknya terkubur. Betul tak? Sebab kita tak angkat orang ke ataupun tak tahu akan mana. Kalau nak pinpoint, kalau tak semestinya satu pin lah. Kalau banyak pin pun, kat mana tu nak pinpoint tu? Agak saya pun tak tahu. Itu soalan yang masih saya kupas lah, kan. Masih saya tanya dan saya bersyukur lah juga dapat membuat kehidupan dari seni kan. Banyak lagi yang tak dapat, yang berfikiran mungkin lebih hebat daripada saya tapi tak dapat nak buat apa-apa. Yang ada idea tapi tak dapat nak gerakkan pasal tak ada modal ke. Banyaklah kan. Dan itulah mungkin penghargaan lah kot. Appreciation orang kita mungkin masih lagi dunia ketiga lah. Pada saya mungkin terlampau harsh kan, tapi pada saya nampak macam tu lah. Kita tak hargai benda yang depan kita kan. Kita hargai benda yang trending. Dan kita punya herd mentality yang ikut trend. Dan okey sebenarnya sebab setiap negara, semua negara pun macam tu. Tapi dia balance tau. Dia ada juga yang macam Vietnam Selatan, Vietnam Utara lah kan. Saya baru tengok Vietnam. Oh, Vietnam. Okay. Saya baru tengok Vietnam War kan. Nationalism dia gila lah. Gaduh dia punya right wing gaduh dengan left wing dia kan. Dia balance tau. dia punya thinking kan. Macam kita saya rasa lebih kepada right wing, lebih kepada westernized lah. Apa yang kita punya je kita buang. Sampai dah tinggal sikit. Oh okey macam batik kita kan. Oh okey kan. Sebab kita ada batik kita. Batik Indonesia ada batik Indonesia. And tak salah kita nak guna batik Indonesia, tapi apa kata kita evolusikan batik kita tu jadi batik yang lain. Pasal kita memang confirm cedok daripada sana. Sebab orang kita pun datang dari sana ada beberapa kan. Jadi kita dah bawa benda tu dah sinkretik dengan masyarakat Malaysia. Dan batik kita dah ada kita punya budaya batik kita sendiri yang patutnya dieksplor, diterokai dan dievolusikan lagi. Itu yang saya rasa macam benda tu dia stuck lah. Sebab kita nak macam pakai parang rosak punya batik. Oh kita pun semua pakai parang rosak kan. Okey bagus kita buat mungkin lain sikit design dia dan still batik tapi kita tak ikut batik Indonesia kan. Sebab orang kita memang macam ukiran. Tengok ukiran Indonesia kan, teliti kan. Kita punya ukiran half ass sikit lah. Sorry to say memang betul kita punya half ass sikit, which is saya okey je. Pasal itu orang kita. Dan mungkin tengah buat setengah sekali bini macam dah lah tu 3 tahun dah buat tu, dah lah tak payah buat dah. Okey. Kan, mungkin Indonesia sampai mati dia macam tu kan.
Thinking lain. Tapi kita punya style macam tu. Jadi dari situ kita ambil dan kita cambahkan lagi kan. Contoh. So kalau benda ni dia akan jadi chicken and egg punya masalah lah kan. Sama ada kita nak mengangkat dari budaya tu, dari as a person, individual, community dan juga kepada national base. Semua. Dan dia akan menjadi semua. kena ada industri yang support. Betul. Dan kita yang kena support industri tu. Betul. Tapi itulah maksudnya, siapa nak start dulu, macam mana nak start. Kita start lah. Awak start, saya start, anak-anak kita start. Kita ajar dia daripada kecil kan. Dia dengar Baby Shark. Lepas tu dengar lah juga lagu Nenek-Nenek Sebungkuk 3. Komitmen tu. Bila kita ajar dia, yelah memang lah English is the language sekarang. Ajar English tapi kita ajar dia juga bahasa. Sebab itu kita punya bahasa ibunda. So dia orang besar je, dia orang macam mungkin lah kan. Mungkin, saya tak tahulah. Tapi macam tu lah kita develop the young mind supaya dia ada nationalism tu kan. Instill kan lah. Kita daripada the young mind ni sebab dia macam sponge kan. Jadi awal ni kita kena bagi kita bagi semua lah. Kan? Sebab macam saya tengok banyaknya sekarang macam dah tak kisah lah. Macam kita orang family mesti lagi adat tu masih penting kan. Kita pentingkan macam jejak tanah. Macam benda-benda ni lah, benda-benda budaya ni kita still macam pegang dan mungkin kita tak percaya dia punya khurafat dia, tapi kita buat dia atas dasar simbolism. Estetikal. Sebab kita raikan benda tu pasal itu orang kita kan. Jadi benda macam tu kalau semua parents kat Malaysia ni macam tu, insyaAllah saya rasa negara kita intact lah kan. Tapi tak, banyaknya macam lupa terus kan. Kalau tengok Instagram tengok tahu lah. Kalau kita tengok macam apa-apa bidang seni tradisi lah especially kan. Dari segi ukiran, canting batik, buat gasing dan sebagainya, apa saja. Semua atau yang level-level atuk-atuk kita lah dia orang pun cakap anak-anak dia orang pun tak nak teruskan benda tu. Mungkin pasal pertama sekali saya nampak tapi saya tak tahu, saya tak cakap yang saya betul, tapi saya nampak mungkin faktor ekonomi. Bila dia buat batik tu dia masih kat Kuala Terengganu je, dia tak pergi mana. Lepas tu kita kan ada mentaliti ibu mertua aku. Siapa tu? Magistrate, lawyer. Jadi benda macam tu di effect tau. Pasal bukan dia memang kalau piramid dah letak zaman tu, zaman dulu memang dah ada. Bukan setakat dalam filem je. Nenek saya pun macam tu juga. Kan? Dia tak percaya piramid. Dia jangan dengar piramid. Ni arwah nenek saya kan. Dia cakap sebab atuk saya suka. Kan? Jadi kita dah daripada dulu dah ada kekun tu tau. Benda tu tak tahu apa sumpahan dia. Tapi mungkin saya kena tanya budayawan yang lagi expert kan. Tapi macam tu mungkin faktor ekonomi yang membuatkan dia macam tak minat. Macam Jerami Padi yang tinggal seorang je, nama dia Haji Yusof yang buat cover album Jejak Tanah tu. Saya jumpa dia memang susah. Saya tanya Kedah semua. Sebab padi kan, bila padi kita ingat Kedah Tanya tak ada. Apa tu Jerami Padi? Tahu tak lukisan Jerami Padi? Yang kalau kat dulu dia punya lukisan pakai, dia selalu mesti rumah kampung ada bulan ada sampan. So dia punya tu warna hitam kan. Jadi bila saya tengok, saya memang cari benda yang saya boleh cakap saya punya kan. Saya nampak dulu saya nak buat itu cover album. Tanya siapa yang buat, tak ada. Lala lupa dia duduk kat Selayang. Dia seorang je tinggal, 90 tahun dah umur dia. Nama dia Haji Yusof. Dia je yang buat. Dia buat lagi tapi dia punya mata tu dah tak sharp lah kan. Dia kata anak dia pun tak minat. Dan tak tahulah mungkin siapa yang badan yang tengah bertanggungjawab ni. Kementerian apa lah, masih lagi menjaga dia lah kan. Tapi dia tak diangkat, faham tak? Maksudnya dia tak diangkat dari segi dekat apresiasi dunia popular. Dia hanya macam okey kita kena jagalah. Macam jaga budaya biasa. Kita jaga macam tu je lah kan. Jaga je lah kan. Tapi orang kita tak ambil benda tu macam gaya hidup. Contoh. So mungkin benda tu pun lagi mati, orang pun tak minat. Benda tu susah, benda tu mungkin leceh dan benda tu macam tak membawa kehidupan yang mewah. Baik dia jadi banker, baik dia kerja bank pasal gaji pun stable, bini pun tak bising. Jadi macam senang. Kalau dia macam struggling for art, mati untuk seni tu, tak rasa orang kita sampai situ nak buat kan. Jadi itulah macam Lok sendiri pun selama ni cuba sedaya upaya untuk mengangkat apa yang mampu lah. Apa yang mampu lah. Pasal saya banyak langgar kan. Tapi saya minta maaf lah. Pasal saya pun kadang-kadang ada yang tak tahu. Tapi pada saya punya niat tu ialah
meraihkan dan merelevankan. Itu je first. Saya tak ada nak ambil budaya ni saya buat jadi anarki ke. Itu tak ada. Saya tak pernah buat macam tu kan. Tengkolok letak kat lutut ke. Apa, tak ada. Semua saya memang sanjung. Sebab pada saya ini macam darah daging saya. Sebelum band luar ke Blink-182 kan ambil, baik saya buat dulu. Kan, contoh kan. Baik saya buat dulu kan, lagi 20 tahun dah ambil. Baru orang kita macam, man, it's Tengkolok man. Contoh lah. Jadi maknanya kalau kata daripada mid-90s lah, mid-90s sampai ke hari ni, dengan mungkin dengan lagu Ikan Kekek yang dimasukkan dalam lagu Chrome sampai ke hari ni, adakah perjalanan seni Lok sendiri kan dalam mengangkat budaya dan seni Melayu lah kita kata, dalam secara umum, dah sampai ke level mana Lok rasa? Is it dah sampai yang puas hati atau tidak pada mulanya, ataupun ada yang puas, ada yang tak. So mungkin 50% lah. Pasal ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Banyak juga lagu saya yang skill-skill yang best tapi tak berjaya kan. Maksudnya tak berjaya dijadikan satu formula. Dia masih lagi macam cakar ayam. Banyak lagi sebenarnya. Tapi pelan-pelan lah. Cuma sebab tapi alhamdulillah kerana ledakan ideologi tu tersebar. Contohnya macam 1.2 mg kan dah ada sikit, tapi yang paling terkesan sekali dengan album macam Selamat Tinggal Dunia. Masa album tu keluar, saya ingat dah macam kiamat dah kot. Tak ada apa dah. Orang pun dah tak dengar. Saya macam okey lah, tak apa lah. Ni writer's block kan masa tu kan. Itu yang saya cakap. Saya pernah cerita banyak kali yang Arazmi sebenarnya buka balik jalan tu kan. So, saya dengar lagu Hello Hello Sayang tu. Hello Hello Sayang, kenapa hatiku na 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 na. Saya macam, uish, buka radio kan. Padahal masa tu writer's block lah. So, saya tak tahu teori. Saya semua by heart. Semua by hearing kan. Jadi after a while dia akan stuck lah. Jadi itu satu lagi penting ialah ilmu tu. Mungkin millennial sekarang tahu lah benda tu. Tapi kita orang dulu tak tahu sangat. Kita main rock and roll sekali. Alamak, nak buat apa sekarang? Maknanya ilmu untuk apa yang awak minat? Teori lah. Teori tu penting juga sebagai sebab kita dah ada stigma tau. Macam, janganlah belajar toge-toge ni, nanti kau jadi macam brother classical. Saya jadi robot semua kan. Mana ada tu. Itu semua tahayul lah. Stigma. Itu semua nak, kita main gitar je lah, rock and roll apa. Yelah betul, attitude tu best. Tapi kau cakap macam tu, tapi sebenarnya dalam kau ada semua macam Mozart kan. Macam mana kau nak langgar undang-undang kalau kau tak tahu undang-undang? Kan? Contoh kan, macam mana kau nak buat rumah kalau kau tak tahu matematik? Contoh kan. So rumah tu tak kisah subjektif. Boleh jadi rumah kayu, rumah kampung, rumah batu, rumah banglo, rumah teres. Tapi nak buat tu. Tapi tak terlambat. Siapa yang belum tak terlambat boleh je. Macam saya pun, saya reverse balik. Saya dah tahu taste, saya dah tahu style semua. Baru saya belajar balik ABC. Merangkak lah belajar kan. Tapi rupanya macam, patut lah. Dan baru kita nampak Piramli tu dia macam Matrix tau. Macam, okey. Sebelum tu main, apa lagu favourite anda Piramli? Getaran Jiwa. Padahal lagu dia banyak lagi yang tidur di rumput yang basah macam tu kan. Dia dah letak chord saya semua. Saya pun tak tahu. Mungkin dia pun tak perasan. Dia pun tak tahu yang benda ni style dia kan. Mungkin masa dia buat tu pasal musician selalu macam tu kan. Dia tak tahu kan. Dia suka benda tu tapi dia tak tahu yang benda ni inilah Nusantara sebenarnya. Dia pun tak tahu kan. Jadi banyak lagu-lagu dia yang hebat dan masih belum diterokai. Sebab macam saya kat sana, semua komposer barat semua ada kelas dia. Dia punya kelas tau, bedah siasat lagu dia semua. Bedah hari-hari, Bartok sampai dah macam tak faham lah kan. Jadi mungkin kita buat yang sama untuk Piramli, Arazmi, komposer kita lah, S. Atan, M. Nasir kan. Lagu M. Nasir pun Keroncong Tok Ana tu kan, lagu itu memang pakai skill Jawa tu kan. Tapi sebab dia buat lagu tu jadi lagu nyanyian, dia buat jadi macam tu. Macam okey lah, sifu lah. Dia buat tu 30 tahun lepas kan. Skill tu kalau buat orchestration memang barat semua macam benda ni main ni kan. Macam tu lah. Dia pernah dengar, dia kan ego. Dia pernah dengar tapi dia macam benda ni sebenarnya kan. Asal kau tak main penuh stop time ya. Stop time dan dia Wahab Wagner Aryan.
Kan. Jerman kan. Jerman klasikal punya memang sama macam kita nak lawan Pak Tam R&B lah. Kita nak lawan klasikal Russian ni semua tak apa lah bro. Tak payah kan. Mungkin tapi tengok sekarang Korean banyak yang pianis kalah lah dia orang kan. Sedia praktis. Kalau Russian Jerman ni mungkin praktis 12 jam, Korean ni praktis 18 jam, memang menang lah. Menang untuk main lagu, menang untuk jadi klasikal klasikal Rusia. pianis. Sekarang banyak apa kan. Pasal dia orang memang betul, dia orang duduk dalam bilik piano tu, saya tahu dia tak keluar, makan dia keluar, masuk balik. Dia semayang pun tak payah. Tu je. Kan. Habis tu American hebat. Tu cerita dia kan. American still hebat. Dia nombor 1 dalam kelas pun. American still macam tak apa, orang macam kau aku dah banyak lah tahu. Kalau alien datang serang bumi pun Amerika selamat kan? Amerika mesti lah. Dia first lah kan. Walaupun dia tapi dia memang bijak lah. Tu memang tak boleh cakap apa. In terms of Lok cakap pencapaian tu, kepuasan Lok 50% lah setakat ni. So still a long way to go lah. Still, macam saya cakap awal tadi, saya masih belajar. Jadi banyak lagi benda yang saya nak kupas dan telah terlampau masa tu sedikit kan. Banyak skill, banyak benda dan saya pun bukan minat skill je, saya minat bunyi. So saya pun belajar bunyi. Jadi sekarang ni sejak setahun lepas saya dah tersangkut dekat mixing apa semua. Saya suka production, saya suka beli mic, saya beli amp, saya suka vintage sound kan. Itu bila kita spend 3 jam situ, 3 jam dekat skill Nusantara terabai lah. Tu anak saya lagi. Tapi semua tu investment lah kan? Investment dan investment ilmu lah. Tu lah cakap, saya memang sentiasa belajar kan. Jadi mungkin akan efek sikit dari segi songwriting apa semua untuk dia masa depan ni lah kan. Tapi bila kita break daripada satu benda, kita buat benda lain dan kita datang balik, dia punya feel lain. Tu yang best juga. Sebab mungkin Lok dah sampai satu tahap mana dah sedar lain equipment akan menghasilkan lain, produce lain kualiti bunyi dan akan lain equipment dan juga cara kita gunakan dia. Macam barang cap telinga kan. Banyak orang cakap, kau kena pakai barang yang lagi state of the art kan. Tapi sebenarnya kalau kau pakai cap telinga pun kau boleh buat something yang hebat, yang setanding dengan kau pakai barang state of the art. That means kau hebat lah kan. So nak ke situ tu yang kau kena buat 3,000 jam tu. Tanya isteri saya, dia pun dah muak dengan lagu 3,000 kali dalam kereta kan. Sama je daripada saya tak sama. Okay, ni lain sikit kan. Itu nak ajar telinga tu, investment untuk telinga kan. Tapi tu lah yang sayang ni, terabai lah gitar sekejap. Tapi bila main balik macam rindu lah. So itu mungkinlah itu kehidupan kancah seorang yang bergelombang dengan seni kot. Tapi itu maksudnya sebagai seorang seniman, Lok explore horizon baru lah kot Saya memang sentiasa suka benda tu, pasal kalau tak saya mati kebosanan lah. Pasal saya tak suka benda yang stagnan kan. Saya macam cuba eksperimen benda yang orang jarang buat kan. Kadang-kadang eksperimen ingat benda yang orang suka buat. Sebab kita macam, and saya selalu compare dengan muzik daripada luar dari segi kualiti dia orang. Pasal kita kalau ada barang kita ada kita punya skill, kita punya rempah ratus, tapi pelaksanaan tu masih lagi inferior, tak best juga kan. Jadi tu yang atas sebab juga kenapa saya ke sana untuk mencuri juga trade secret tu, tapi tak cukup lah. Nak curi macam mana dia orang buat lagu macam ni, macam mana dia orang buat macam ni, tapi kita tak guna template dia orang, kita buat template sendiri. Tu yang saya cuba cerita kat semua orang kan, buatlah macam tu kan. Tapi mungkin kepada kebanyakan orang yang belum pergi ke sana, dia rasa macam kenapa aku nak buat situ kan. Macam dulu lah lokal lah, aku nak dengar muzik lokal kan dulu kan. Tapi sampai saya tengok masa saya kat sana, masa ledakan Mian Kusir hujan tu, ramai pula orang dengar lokal kan. Bagus tak masa tu. Saya nampak masa tu kan. Tapi sebelum tu tak Dan masih kepada pencapaian, adakah Lok rasa kalau lah pada masa sekarang ataupun masa depan, kalau Lok lebih berjaya lah, dan ini subjektif lah secara umum lah kan, menang lebih banyak awards, sampai mungkin ke Grammy Awards, baru masyarakat buka mata contohnya? Alhamdulillah kalau ada, amin. Tapi kalau tak, saya teruskan juga. Pasal yang penting ialah kesedaran dan juga apresiasi ataupun penyebaran virus yang menyelinap ke masyarakat tu yang pada saya paling saya suka.
Macam saya dengar musician ataupun band-band baru yang influence dari Butterfingers, daripada Monolog. Jadi benda macam tu yang pada saya kira tak kisah sangat lah pasal award ni kan. Jadi orang sedar dan orang buat dan orang acknowledge. Macam album Selamat Tinggal Dunia ni actually mengubah style aku, mengubah band aku ataupun membuatkan aku tak give up music ada kan. Dan juga Monolog pula lirik style ni yang memang aku suka semua kan. Aku nak buat tapi aku tak boleh buat macam mana. Benda macam tu yang pada saya macam compliment tahap tertinggi, penghargaan tu apa yang saya dah buat selama ni kan. Dan bila saya buat tu pun saya bukannya macam buat okey tunggu orang hargai ke tak. Sebab saya buat saya puas. Tu yang bila orang cakap shot sendiri tu memang aku tak siapa lagi nak shot. Saya memang kena shot sendiri lah. Pasal bila shot sendiri tu macam steam buat macam best lah. Bila keluar tu macam puas hati lah kan. So jadi pada saya belum tercapai tapi masih ingin menggapai. Sebab ni trivia sikit kepada trivia. zaman-zaman millennium. Kan itu masa tu saya gila cerita hang tua tau. Okey, tapi pada Lok selalu pakai fishing hat kan. Dan mungkin Lok ingat atau tak, saya tahu ni sebab kawan saya belajar dulu Zahab. Lok hadiahkan fishing hat tu kepada Zahab. So bila saya tengok, pinjam, ni Lok punya. Dia macam, ni Lok bagi aku apa semua. So pada tu tahun 2003 kot saya kenal Zahar di Ocean Institute lah. So engineering. Terpaksa habiskan duit mak bapak. Dan berguna kan? Berguna. Tak tahu nak cakap. Tak mana? Dan dalam bahagian dalam topi tu ada tulis Butterfingers European Tour 2005. Ingat ke tak ingat ke? Tak ingat. So macam mana? Adakah European Tour tu akan jadi juga? Bukanlah Butterfingers lah. Maksudnya kita pernah Monolog pernah pergi. Monolog pernah pergi UK juga sebelum ni. Ada satu tour juga masa tu. Tapi pada saya dalaman lagi penting. Luaran memang betul kita nak tour semua, tapi kalau setakat tour mungkin Indonesia, tadi pun saya cakap dengan Jazwan lah. Indonesia sebab dia mungkin nasionalism dia. Macam bila kita pergi Jakarta tu, walaupun saya bukan dari sana, tapi rasa macam kat rumah. Sebab cara dia appreciate dia punya seni, budaya dia tu memang menangis lah kan. So itu yang saya rasa dekat dengan Indonesia pasal saya suka cara dia kan. Dan cara diorang guna bahasa diorang, stylizing diorang semua. So bila mungkin ke Indonesia mungkin saya akan fikirkan lah. Tapi macam ke Eropah pada saya dah terlewat kot. Mungkin kalau band 20-an ataupun tak perlu? Tak perlu sangat lah. Pasal unless saya tak ada keluarga lagi, saya memang sekarang kera nak pergi sana, ada band dan boleh duduk sana 2 tahun, 3 tahun. Macam saya tengok US punya scene semua kan. Dia memang banyak je college student yang masuk satu semester, muka nampak 3 minggu je. Betul tak ada dah. Mana pergi? Sebab dia memang hebat lah. So dia dah pergi on tour, dah ada booking agent. And dia orang pick macam tu tau. So macam mana nak masuk ke arena tu? Kecuali Yuna lah kot. Mungkin Yuna antara berjuta-juta yang dipilih kan. Tapi bukan nak condemn lah. Maksudnya macam banyak band-band lokal lah yang let's say independent ataupun ni yang pergi ke UK dan sebagainya, especially UK lah. Dia orang pergi main dekat college dan dijemput oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Malaysia lah, Persatuan Malaysia, dan main kepada crowd Malaysia. sama macam kita So dulu. apakah? Bukannya Royal Ada last jemput 2-3. Bukannya Royal Albert Hall. You sound Apa beza main dekat ni kan? So apa bezanya main dekat Malaysia sendiri kan? Semuanya tiket flight lah kot. Beza dia pasal main kat Malaysia. Tak lah, maksudnya kalau crowd yang tengok tu audience yang Malaysia juga. Maksudnya ada satu statement lah tu. Yalah betul lah. Apa bezanya kan? Betul. Sorry, ingat macam soal lah. Yalah apa beza je kan? Okay, macam sebab UK tu, London tu macam kampung lah sebenarnya kan. Canang je satu suruh Malaysia turun kan. So, perform di London. Kan? Macam banyak juga artis itu kan. Ada dulu masa saya kat sana ada seorang artis, siapa nama dia? Perempuan. Telah berjaya di kota New York menjadi penyanyi jazz ke apa kan. Sekali saya pergi New York tengok, alamak hai, scene dia berjuta-juta orang kot. Satu scene ada beribu, satu scene ada beribu, satu scene ada beribu. Scene mana yang dia berjaya tu? Lepas tu orang sana pun bukannya, New York bukannya lebih kepada pop kepada LA lebih kurang kan. New York ni dia macam jazz lah hidup dia. Memang hidup dia macam kais pagi makan pagi lah kan. Dia tak kisah kerja barista semua, janji malam tu hidup sekarang kera. Dia suka macam tu. Dia suka macam tu. Dia bukan, dia punya industri dia bukan kat situ. Industri dia is Texas,
dengan LA. So bila ada orang kita cakap, oh aku dah berjaya di New York, wartawan terus New York kan. Sebab dia mungkin ingat New York macam KL. Tak, New York tu macam besar kot. Lepas tu scene dia macam endless lah. Macam John Coltrane, Miles Davis pun semua working class kan. Itu kan. dia punya Tuhan lah sana. Itu semua Tuhan-Tuhan dia lah. Dia, walaupun macam dia orang satu American yang East ni lah, saya tengok kan, dia orang tak suka Beatles kan. Macam kita ingat kalau Western mesti Beatles kan. Beatles British kan. So pada dia orang punya Tuhan ni Coltrane, Miles Davis, Duke Ellington, semua Raja Jazz lah semua kan. So itu dia orang punya, bukan musician dia tau, penduduk dia pun. That's why lagu-lagu dia semua bila kita tengok dekat lounge apa semua, bukan macam kita cafe hipster semua pasang lagu hipster, mana ada, dia orang semua jazz. Pasal itu dia orang punya vernacular music tau. Even Bill Clinton pun dah had fan Coltrane, Miles Davis semua. Itu tak pasti lah, tapi saya tahu dia orang macam tu lah. Ada gambar dia bergambar dengan LP tu. Tapi itulah maksudnya dia orang boleh berjaya sampai presiden pun claim, oh I'm a fan. So macam mana nak ke situ lah kalau di Malaysia lah. Tu lah, Perdana Menteri kita kena suka M. Nasir lah. Ramli ke, macam LP M. Nasir kan. Itu je kan, boleh apa. Boleh, saya rasa boleh. Mungkin tak tahu apa, kat mana nak adjust kan. Tapi pada saya, bila saya bagi statement pasal New York tadi tu, saya bukan nak disheartenkan hati-hati masyarakat ke atau pemuda-pemuda yang ingin bercuba kan. Boleh, saya cuba lah. Yuna berjaya apa. You never know kan. Tapi pada saya macam yang kelakar wartawan sini lah kan. Dia ingat New York tu, dia ingat New York tu macam Malaysia tau kan. Macam KL kan. Sekali satu lagu hit tu terus kan. Mana ada. Tak ada besar. Tapi itulah, menjawab soalan yang pasal macam mana nak relevan kan tu, saya rasa itulah daripada atas sampai bawah, sampai radio. Macam radio pun tak support sangat local music kan. Dia support local lah, tapi support yang trendy lah kan. Tapi orang yang macam Noh ke apa kan, betul angkat lagi tinggi lah. Kalau effort daripada seniman sendirilah, okey lah, contoh pada kita cakap satu yang mungkin dekat dengan Lok, music kan. Kalau di Indonesia, macam mana Lok cakap, diraikan seni, pelbagai jenis seni kan. Seni visual dan sebagainya, perfilman, muzik, dan ukiran, batik, bahasa, semua. The whole thing, the whole package, the whole stretch. Saya stretch. cakap dengan dia punya Grab driver dia, Grab masa tu tak ada Grab, taxi kan. Supir saya bincang dengan dia, dia cakap pasal ideologi Ahmad Dhani. Dia kata Ahmad Dhani sekarang dah tak idealis lah sekarang. Gila, cakap dengan taxi driver macam tu. Macam, kau ni intellectual gila tu. Kalau kat sini mesti macam, bro, roti canai, nasi lemak okey ada. Sini ada roti canai, nasi lemak ada, sini ada roti canai. Sebab beza kan. Beza dia. Walaupun dia, orang cakap ekonomi dia, pasal dia tak reti English, ekonomi dia tak bagus apa semua. Bukan pasal tu. Tapi dia punya jati diri dia tu. Tanya Jezwan lah. Jezwan duduk sana sekarang kan. Artis Indonesia sekarang. Nanti kan betul lah kan. Dia punya jati diri tu. Kita minta Jezwan kongsi lah nanti kan. Memang susah nak bukan apa. Begitu bukan nak lawan. Macam kalau kita sejajar pun okey kan. Jadi itu yang saya cuba nak. Soalan sebenarnya tak penuh soalan saya tu. Pada effort pemuzik dan juga musicians Malaysia lah. Sebab kita contoh lah, kita yang kita akan highlight Dewa lah, Padi semua ni kan. Tetapi contoh-contoh band yang Raja, dia orang kata contoh band tu sebenarnya band yang bukan nak cakap macam kampung lah. Dan di kampung-kampung dia orang tu ada 500 band yang tunggu nak meletup. Dan dia orang praktis setiap hari tanpa henti. Tunggu time, inline, bila major labels nak ambil, bila nak masuk Battle of the Bands. So pada pendapat Lok kan, Malaysia dah sampai level tu ke? Macam mana? Tak sampai lagi. Saya rasa belum lagi. Pasal kita comfort zone ke? Semangat juang kita mungkin tak, bukan nak diklasifikasikan semua, tapi tak menyeluruh lah. Tak menyeluruh. Macam kalau kita dah main bola kan, kalau kita dah skor 2-0, okey, semangat tu keluar. Tapi tiba-tiba kalau orang skor balik 2-0, 2 sama ataupun 3-2, kita dah macam alamak, demoralize sikit. Tapi saya tengok kalau macam Indonesia semua dah macam sampai mati je kan. Tu tak tahu lah, benda tu mungkin ada sebenarnya, tapi kita tak preempt dengan dia, bagi dia lagi menyeluruh lah dari segi seni apa semua kan, semangat juang tu kan. Macam saya cakap dia kan, dia punya main muzik sekali, dah lah tu kan, nak makan pun susah semua, tak payahlah buat tu, pergilah kerja lain kan. Tu satu. Betul dia tu siapa magistrate, lawyer, tu satu kan. So benda macam tu, semangat juang kita
80% lah kot, 70% kan. Jadi saya rasa nak macam band yang praktis, tunggu tu semua, saya rasa dia orang tunggu dah last, tak apalah ni bukan ketuk aku. Dia cakap tempat lain kan. Aku rasa aku tak boleh main gitar ni kot, suka je kot, hobi je. Pergi tempat lain kan. Jadi dia jadi macam tu, dia lain. Dia lain tau. So kalau di Malaysia sendiri, yang mengikut jejak langkah Lock agak-agak berapa ramai yang kalau Lock boleh namakan yang diorang sendiri mengaku ke I play music because of you ke apa ke? Banyak yang I play music because of you, I don't play anymore pun banyak kak. I've been listening to your music masa kecil kan, masa kat Penang dulu aku belajar kan, aku dengar Butterfinger, so gila babi. Tapi sekarang tak dapat ni kan, bini aku marah ni, gantung gitar. Banyak kat tu. Banyak itu memang endless. Alhamdulillah, itu yang saya cakap, benda tu yang bagi saya rasa macam okey, macam macam itu FFM tu kan. Saya tak tahu pun. Saya kat studio tengah mixing kan. Sekali orang cakap tahniah Lock dapat mesej kan. Pencalonan tahu tak tahu kan. Wow. Tu sekali nak cakap anak dah baru dapat bulan 1 tu kan, dah dapat lah. Apa ni kan? Tahniah apa ni kan? Oh kau menang lah, best song lah. Oh okey alhamdulillah, terima kasih. Jadi macam bila ada okey lah kan. Jadi kita tak mengharap. Pasal kita harap orang pakai tanjak semua kan. Saya rasa bangga lah. Macam wah lama saya kan. Walaupun kadang maybe dia orang tak perasan pun kan. 2010 lah aku kena hentam semua kan pakai kan. Hentam gila-gila punya. Macam kau memporak-perandakan budaya apa semua kan. Tapi saya macam buat tak tahu je lah. Ada yang macam takut pun ada kan. Macam dia nak pakai tapi dia takut. Takut pasal yelah melanggar apa-apa kan. Tapi saya cakap, tapi niat kau pakai sebab apa? Sebab kau rasa macam kau pakai cap kan. Macam kau pakai New York Yankees kan. So sama lah perasaan dia kan. Ada juga yang try masa Publica tuan jual kan. Try sekali bini dia macam buruk lah. Buruk apa ni macam ni. Ada juga yang macam tu. Dia nak pakai kan. Dia macam yang okey yang okey tak? Tak apa-apa ni. Banyak juga kesian dia tak dapat pakai lah. Dok aku beli satu dok. Okey ambil. Deliver dia punya jati diri tu ada lah. Pasal dia nak juga kan. Okay. So kalau pandangan Lock pasal budaya dalam masa 10 tahun, 20 tahun, mungkin 50 tahun ke, apa yang akan berlaku dengan budaya yang tradisi ni? Adakah dia akan lebih diangkat ataupun lebih difusionkan ataupun? Saya suka kalau diffusionkan sebab baru dia tersebar luas kan. Jadi kalau macam even kalau bangsa Malaysia sendiri pun pakai apa yang Melayu pakai, okey apa? Pasal saya suka kat benda tu, sinergi and then cross culture tu semua kan. Macam skill Cina, saya banyak pakai skill Cina juga kan. Skill Cina tu sama je macam skill gamelan Melayu. Pentatonic major kan. Teng kan. Lagu Kegadai Dinda tu pakai pentatonic skill major tu. Tu saya bangga tu. Walaupun orang macam busuk gila lagu ni kan. Tapi saya macam pakai skill Melayu ni, skill Malaysia ni. Tak ada satu barat pun dalam tu kan. So pada saya itu antara benda yang saya puas lah. Pasal kira eksperimen berjaya kan. Uji kaji berjaya lah. Dan mendapat reaksi dapat perhatian pula kan. Dan penggunaan Kegadaian Dinda tu kan. Bahasa. Saya rasa sebelum tu orang tak guna tu. Tiba-tiba lepas tu saya balik rumah mertua saya, tengok nama kedai Keganda Dinda. Ada kedai nama Keganda Dinda. Ayanda ada kot. Ada sebelum. Rasa bangga lah. Walaupun mungkin tak ada kena-mena. Mungkin dia pun terfikir sendiri. Tapi itu kejayaan-kejayaan kecil yang mungkin orang tak highlight secara direct. Kecil lah, tapi pada saya besar. Pasal berjaya menyelinap lah. Berjaya macam subtly. Macam kan. Sebab saya tengok itu saya buat baju Melayu kat Wisma Yakin pun. Wisma Yakin semua dah jual tanjak lah. Dah ada tanjak lah semua kan. Macam bang. Sekali ada seorang ni nama dia Kas, abang ni lah. Dia buat baju Melayu. Dia tahu kan sebelum saya buat tanjak. Kas Abdul Karim lah? Nama dia Kas, dia buat baju Melayu lah. Jadi saya buat tanjak dengan dia dulu, first dulu kan. Saya cakap, Lock, sekarang ramai orang tanya tanjak lah. Berjaya kau semua kan. Cakap, bang, bukan saya punya bang kan. Kita punya, okey lah. So, itulah maksudnya, macam mana maksudnya tadi transition masuk budaya tu adakah akan lebih diangkat yang akar umbi, maksudnya
yang Puris ni akan lebih menggali ataupun macam mana in future ni? Maksud, boleh predict lah agak-agak. 10 tahun, 20 Saya predict kalau ada banyak lagi orang macam saya, insyaAllah dia akan terjaga dan akan evolusi dia akan terjadi. Dan itu yang saya nak sebenarnya kalau boleh. Ramai lagi yang berani untuk uji kaji cap mohon kita dan DNA kita dan campur adukkan. Dan mula mungkin diorang buat mungkin akan rasa pelik, sonsang, ganjil, tapi try lagi kan. Mungkin lepas tu nanti jahitan tu jadi lagi halus lah. Cuma jangan berhenti lah kan. Dan saya rasa boleh ada harapan lah. Ada harapan dan ada kemungkinan kita boleh jadi mungkin sehebat K-pop juga lah. Kalau kita ada mentaliti tu lah. Mentaliti tu kena tukar dulu. Kalau tak ada pun tak guna juga kan. Tapi kalau kita tak nak buat macam tu, saya rasa lama-lama habis lah. Kalau kita pun tak ajar anak-anak kita tentang budaya. Untuk menjadikan benda tu satu, macam K-pop memang dia orang jadikan industri dan it was a well planned. Bukannya tiba-tiba hari ni jadi. So kalau LOX ni diberi peluang untuk buat satu institusi yang diberi dana dan sebagainya, LOX rasa berapa lama benda tu akan berkembang? Selamanya. Oh, maknanya berapa lama benda tu nak berkembang? 10 tahun? 10 tahun lah. Kena ada cultivation, kena ada groundwork, kena ada kerja asas dia, dan kena ada penyebaran. Kalau semua orang setuju untuk sebarkan ideologi ni kan, dan kena ada silibus apa semua ataupun buku ataupun penulisan propaganda, semua kena ada lah kan. Dari segi pecahan dia memang endless lah kan. Cuma saya tak boleh buat seorang lah kan. Kalau saya ada dana dia pun saya tak boleh buat seorang. Kena ada sekurang-kurangnya mungkin lagi 100 orang yang berfikiran macam saya ataupun on the same page yang boleh kita gerak sekali lah kan, untuk buat Malaysian bunyi Malaysia tu kan, contohnya. Alright, so kalau kita tengok peristiwa Kampung Batu sangat menarik di mana LOX gunakan rumah pusaka Datuk dan menggunakan vibe rumah lama untuk buat live recording. So benda tu sebenarnya orang akan tengok it's another recording, tapi orang lupa dia yang gunakan vibe rumah lama dengan apa yang terhasil mood pada itu. So okay lah, macam next project apa lagi macam yang agak-agak yang okay, ni lah aku istana ni Kelly's Castle. Bila? Try kat aku tu nak minta perak kalau boleh. Ni Nak cetus bunyi apa yang keluar kan. Mana tak ada bunyi best juga kan. Kita nak ambil vibe rumah tu kan. Dan mungkin ada beberapa tempat lagi lah. Tapi sebab saya pun dah ada markas sekarang, jadi itu yang kita nak fokus on keluarkan lagu banyak lagi lah. Sebab macam kekeringan lagu yang dikeluarkan setakat tahun lepas. Jadi sekarang ni banyak lagu dah tertunda. Jadi kita nak keluarkan dulu, third album semua keluar, dan kita nak cari tempat baru untuk berkampung lah. Dekat Malaysia tu agak-agaknya itu produksi yang first buat ke? Seakan lebih kurang. Kita buat dulu sebelum dekat King Studio. Tak faham. Tapi bukan maksudnya pergi ke location recording lah. Ya. King Studio tu pun masa tu location recording. Pasal masa tu King Studio tu pun dah run up lah. Jadi kita dah dah ditinggalkan. Kita macam pendekar punya lapuk lah. Kau kena pergi di rumah yang ditinggalkan. Pergi buta. Dugaan. Cubaan. So macam kalau di King Studio tu ada vibe. Ada vibe. Dapat vibe arwah Piramli tu sikit. Dia meninggal kat situ. Dia kan meninggal. Dia last kali dia session satu hari tu saya dengar cerita dia kat situ, Studio A. Dan dia kata malam tu dia panas sangat. Dia kata panas sangat. Tak tahu kenapa lah. Orang cerita lah, Peter Chong cerita. Tu besok tu dia meninggal kat Studio A, King Studio. Tapi studio pun dah tak ada lah. Dah jadi mall kot sekarang. Tapi benda ni kalau di bukan budaya barat ataupun producer barat lah, seperti Rick Rubin. Ya betul. Semua ni dia orang dah lama macam album Black Sugar Sex Magic lah. Kita orang sebenarnya inspired by idea macam tu lah. Macam album OK Computer, album yang dia orang record di luar kekangan studio, normal studio kan. Tapi kalau nak cakap sekarang pun studio dah tak ada. Tak ada studio. Sebanyaknya project studio. Jadi sama je lah konsep dia. Sebab analog tape semua tu dah tak ada. Semua dah dinosaur, semua dah obsolete kan. Macam dulu, kalau macam Time Butterfingers dulu, nak record kena ada at least 30,000. Nak record tape semua. Sekarang mudah. 2,000 beli interface, carousel, salad, ada komputer. Dah boleh merakamkan sesuatu lah. Macam dulu nak rakam tu macam wow.
Portrait machine boleh lah, tapi kepakaran tak ada pula. Kan? Jadi rasanya location recording tu mungkin tak menarik sangat lah, pasal memang setiap ni sekarang semua location recording. So macam monolog sini akan record on tape balik ke? Ada, dah Dah beli buat lah. Tapi kita tak ada speciality dalam tape kan. Orang-orang yang guna tape ni semua dah banyak yang tak berminat dah. Jadi kita nak kena baca dan kena belajar balik lah record tape. Sebab leceh, tape ni macam banyak ragam dia kan. That's why orang dah tinggalkan je, orang buat digital kan. Tapi kita guna dua-dua. Kita the best of both worlds. Sebab kita tak nak, kerana analog ni kita abandonkan digital. Pasal digital menyenangkan kita. Tapi masih the beauty of analog tu kita serapkan. Jadi kita hybrid lah, kita guna dua-dua. So, okay lah, harapan Lok sendiri kepada future generation ataupun yang current generation ataupun yang sebaya macam mana? Apa harapan dan kita kalau siapa yang tak sedar lagi, harap sedar. Dan kalau siapa yang dah bangun tu, harap kita usahakan dan kita sebarkan lah. Kadang-kadang mungkin diorang nak buat tapi dia tak ada time ataupun dia tak ada masa, dah ada banyak tanggungjawab lain. Tapi sekadar paskan ideologi ni lah, untuk localize lah, untuk bangga dengan apa yang daripada sini kan. Tapi kalau benda sini tak best, kita cakap tak best lah. Macam kalau lagu saya tak best, cakap dia tak best. Okay kan, saya terima atau tak kisah lah kan, lagu saya kan. Tapi itulah ketelusan satu, dan lagi satu ialah penyebaran ideologi untuk menukar mentaliti tu. Bukan, kalau kita nak cerita ni memang tak habis lah kan. Banyak cerita, sebab saya hari-hari dengan isteri saya kalau drive, ada je lah cerita boleh tanya dia lah. Banyak benda lah kan kita bincangkan kan. Banyaknya end up dia mesti kenapa orang kita tak kenapa orang kita tak dia punya kupas ending mesti macam kenapa kita tak macam ni lah, kenapa kita tak macam ni lah, macam tu lah. Dan di samping cakap macam tu, kita pun cuba nak ubah juga lah. Kadang-kadang tak terubah juga kan, pasal kita pun terhanyut juga kan. Jadi itulah, macam tu lah. Jadi harapan saya ialah, dan untuk millennials ataupun budak-budak baru, kalau dia nak mendongak ke langit, silakan, tak apa kan. Tapi yang penting ilmu penuh di dada lah kan. Penuh ilmu, kemenyan, keris dulu, ambil belajar semua dulu, baru serang lah. InsyaAllah okey lah kan. Kalau nak serang dulu pun boleh, tapi jangan abandon ilmu lah, pasal ilmu tu akan membantu bila di waktu gelap lah. ilmu tu lah senjata sebenarnya. Betul, ilmu tu lah yang membuka jalan lah kan. Kalau tidak, checkmate lah. So sekarang saya ingat saya buka kepada audience lah, kepada penonton untuk tanya apa-apa atau berkongsi apa-apa. Okey. Salam Lok. Abang. Ini soalan sebenarnya daripada Karim. Okay, tepuk tangan untuk Karim. Karim. Dia segar nak ke depan. Oh, dia hantar wakil lah. Hantar wakil. Inferior, Dia tanya macam ni, inferior. masa Kongres Kebudayaan Kebangsaan tahun 71, P. Ramlee ada siapkan satu kertas kerja, dan salah satu inti dia mengatakan bahawa lebih kuranglah kebanjiran muzik moden pada zaman tu 71, mungkin pop ye Ya, betul. akan meranapkan muzik tradisional kita. So mungkin Lok boleh huraikan sikit Ingat yang muzik moden dan muzik tradisional lah. Sebab saya rasa tu lah, pasal saya cakap kat Nabil tadi, benda tu perjuangan dia mungkin sama lah macam sekarang sebenarnya. Tapi mungkin dulu dengan penjajah baru caw kan, mungkin lagi kuat lah pengaruh jazz apa semua, industri standard masa tu kan. Dan juga kemasukan pop ye tu, pasal kita pernah dengar cerita yang dekat stadium Chin Woo tu yang dia kena boo tu. Cerita tu sangat menyayat hati lah kan. Saya dengar sampai sekarang, masa saya dengar pun saya macam geram lah kan, tentang, sebab saya bet orang yang kat situ yang boo dia sekarang tu mesti gila P. Ramlee. Mesti tengah marah anak dia kenapa tak dengar P. Ramlee. Kan, betul tak? So dia orang tu tak sedar benda tu kan. Saya rasa itu semua part of the trend lah. Dia orang suka trend kan. So pop ye masa tu datang. Dan mungkin dia masa tu dia pun cuba pop ye kan keadaan juga, pasal macam kita dengar lagu Denang Perantau, kita dengar lagu bunyi gitar kan, dia dah start masukkan gitar, elemen rock and roll tu kan. Jadi saya rasa dia cuba nak adapt juga, tapi mungkin hati dia lebih kepada jazz ataupun lebih kepada arrangement dia yang macam lagu-lagu Nak Dara Rindu, lagu-lagu dia Getaran Jiwa tak, macam western, apa lagu lagi. Banyak lagu dia, yalah, Mengapa Hari Raya, Tidur di Rumput yang Basah, yang lebih ke arah Nusantara kan.
Jadi mungkin tu bukan makanan dia, tapi bila kita dengar Dendam Perantau pun style juga dia buat kan. Jadi saya rasa asimilasi yang dia buat tu, itu pun partly dia punya message juga yang cakap walaupun kita pop ye tapi kita boleh lagi letak elemen Nusantara tu ataupun elemen kita tu kan. Kan. Itu saya rasa macam Ghazal sikit, Zapin sikit lah kan, minor sikit kan. Jadi tu lah, saya pun tak tahu pasal kertas kerja tu, tapi yang saya tahu pasal Chin Woo tu lah. Yang saya tahu kenapa movement pop ye tu masa tu dah bosan dengan dia. Mungkin sebab dia sebelum tu dia disanjung tinggi, lepas tu tiba-tiba bila pop ye datang sop terus kan. Dia kecewa kan, dia kata dalam buku saya pernah baca 2-3 kali, dia kata orang dah tak nak saya dah kan. Lepas tu mungkin janji lagi datang Malaysia, duduk kat setapak dengan dekat filem negara tu yang cakap tempat bela harimau. Jadi banyak peristiwa yang dikecewa-kecewa kan. Cerita dia sedih lah, kena buat filem lah kot. Tapi tak tahu kenapa sampai sekarang tak ada filem pasal dia. Mungkin banyak orang nak royalty. Itu saya satu orang yang dia macam kalau ada cerita je mesti tak betul satu, takut salah satu, takut salah fakta. Lagi satu, tak boleh sebab royalties, nak bayar ni, nak kena bayar ni, anak-anak cucu-cucu dah minta bayar ni. Saya rasa lah kan. Jadi tu persoalan tu kita pun tak tahu nak jawab macam mana kan. Tapi kalau ada nama dokumentari tu saya cadangkan Dia That P. Ramlee Broke. Dia That Punk Broke Dia That P. Ramlee. Okay, soalan lain. Anyone? Mana korang semua setuju? Okay, silakan. Saudara Farid. Sini kita tak perform lah, borak je lah kan. Tak tahu, Best juga borak. sekarang dia orang kecewa pula. Oh ya betul ke? Check. So jadi soalan lebih kepada mungkin Lock perbezaan bila membuat lagu dan juga skor muzik untuk filem kan. Jadi untuk mungkin dalam filem Pekak dan juga Songlap kan, saya tak berapa nampak apa yang Lock cuba buat dalam muzik tapi cuba terapkan dalam skor dalam filem. Mungkin ada projek macam Mat Kilau tak silap saya. Lock ada nak contribute something mungkin relate dengan apa yang Zubir Said sebagai contoh kan, Zubir Said producer untuk Categories, dia buat skor filem-filem dari KT kan. Jadi mungkin Lock ada approach tu. Maksudnya lagu dalam Pekak dengan Songlap tu tak cukup intipati dia. Contoh berbanding dengan lagu-lagu yang Lock hasilkan kan. Pasal Scoring. Pasal Ya, bila scoring. kita filem scoring ni, visual is king lah. Dia raja lah. That means kita tak boleh lawan dia. Sebab coming from a musician punya standpoint ataupun composer punya standpoint, setiap scene tu kita mesti nak buat macam-macam. Nak letak semua, kalau boleh nak letak macam-macam lah kan. Tapi bila saya buat Songlap dan saya banyak belajar daripada Fizi Fendi, diorang sebenarnya nak very minimal. Pasal dia tak nak overshadow visual tu. Jadi banyak kekangan sebenarnya, tapi dalam kekangan tu banyak kebebasan. Saya suka film scoring pasal pada saya dia lagi bebas pada nak buat lagu biasa. Pasal dia boleh main benda yang sama lama lah. Pasal dia akan carry benda tu kan. Pasal dynamics tu datang daripada pelakon ataupun daripada visual tu. Jadi kita tak boleh, kalau katakan masa belajar jazz dulu kan, dia orang kata melody is king. I mean macam mana riham chord pun melody tu maintain dia kan. Jangan langgar melody. So kalau film scoring pula, visual is king. I mean kita jangan overshadow ataupun jangan melanggar dia kan. Dan lagi sekali tu modern punya visual, modern film, dia orang tak nak ada hint. Macam orang jahat ada tak nak. Dia nak orang jahat tapi muzik kau tak tahu jahat ke tak. Tapi ambiguous kan. Macam sekarang scoring memang gila babi lah kan. Memang Hans Zimmer ke ataupun yang Spanish, Brother Spanish pun hebat, siapa nama dia. Tapi scoring sekarang pun dah lebih kepada experimental dan lebih kepada minimalism. Jadi masa saya buat Fizi Fendi pun, saya buat banyak sebenarnya. Dia orang tak nak. Pening kepala tu masa tu. First time kan. Sebab saya datang daripada komposer. Dia orang datang daripada filem. Saya macam elok jangan elok. Tak nak. Kosong. Macam saya buat Redor, sama ke lagi teruk. Banyak benda saya buat semua dia buang sebab dia kata macam tak nak dia nak biar visual je. Dia nak satu piano je. Ting. Kat situ. Pasal pada dia, dan lagi satu kita kena hormat director lah. Pasal director tu ialah sutradara cerita tu, dia punya cerita kan. So dia yang bercakap. Kita cuma menjadi kenderaan untuk dia bercakap je. Kan, kadang-kadang dia bagilah cadangan juga kan. Tapi kadang banyak saya selalu terjadi filem scoring ni ialah bila saya buat banyak benda yang saya tak suka, dia orang suka. Banyak yang saya suka, dia orang tak suka.
Banyak yang macam sampah-sampah je kan, cakar-cakar dia macam jap, tengok dengar tadi. Oh ni best lah. Oh okey lah, ambil lah. Macam tu lah kan. Yang saya betul-betul buat tak sampai lah Lok. Kan. Tapi macam okey, second option, third option, fourth option. Okey. Jap, dengar ni Lek. Ini macam best lah, ni macam best lah. Okey lah. Selalu macam tu lah. Jadi saya tak ada authority yang sepenuhnya untuk filem. First kena hormat visual, second kena hormat director. Jadi itulah, itu baru dalam satu tim yang kecil kan. Belum cerita lagi macam mana nak menasionalkan. Nasionalkan lagilah banyak hati, lagi betul. banyak akal yang kita kena. Tapi director setakat ni, director yang kerja yang nak saya mesti nak benda tu. Tu yang saya suka. Dia nak benda yang boleh cakap, yelah pasal filem kita wajah kita, betul. So bila score pun kena wajah kita lah. Halua telinga kita. Dia nak gangsa-gangsa, gonggong sikit, gamelan sikit. Kadang saya suka lah benda tu. Tu pasal saya kata scoring saya suka. Kan? Saya suka scoring pasal dia macam boleh buka lagi. Macam try kan. Sebab kadang benda yang kita rasa macam tak best, director macam best lah. So kita tak tahu. So kalau tak ada soalan lagi, kita tutup. Bye, silakan. Lepas ni kena bayar. Okey. Tadi sebut pasal semangat juang budaya negeri-negeri lain, negara lain macam Jepun, Korea kan, yang synergize kan. Jadi kalau kita nak menuju ke arah tu, ada keazaman atau semangat juang yang ke arah tu yang synergize. Soalannya mana satu? Adakah semangat juang kebudayaan Melayu menjadi Melayu atau menjadi budaya Malaysia? Sebab dua perkara yang beza kan. Pada saya semua di atas. Semua tu. Sebab kadang ada je budaya Cina yang dah jadi budaya Melayu. Kan, dah sinkretik kan. Jadi, pencairan budaya. Benda tu dah 200-300 tahun kan. Macam kita nak cakap budaya Melayu pun tak ada Melayu asalnya Melayu. Macam Ghazal banyak daripada Parsi, Zapin daripada Arab, dan kemudian keroncong daripada Indonesia. Jadi kita tak boleh cakap kita punya pun, bukan kita dah cakap, kita boleh cakap sebab benda tu dah jadi darah daging kita. Pasal dia dah sinkretik, dia dah diterapkan dalam darah orang kita, dan kita dah ada kita punya own keroncong. Kita ada kita punya Ghazal kita lain dengan Ghazal India. Kan, Zapin kita lain dengan Zapin Arab. Kan, keroncong kita saya rasa lain dengan keroncong Indonesia. Lagi pekat. Keroncong kita macam cakap Hafiz lah. Kan, cair sikit lah. Tapi saya okey je. Kan, kita ambil benda tu cedok, ni pun best juga. Okey lah. Kan, so kita boleh cakap itu kita punya juga. Kan, jadi pada saya budaya Asia lah. Budaya, of course budaya Melayu, budaya Malaysia dan budaya Asia. Pada saya semua tu palette of colours tu ialah kepada tuan-tuan dan perempuan untuk gunakan dia. Tak ada orang lain boleh ambil lah. Orang lain boleh ambil lah, tapi tak ada orang marah pun. So itu semua kita punya. Pada saya okey je kan. Macam kalau semua orang macam tak nak rasa sayang, pasal rasa sayang bukan daripada Malaysia, tapi kecil-kecil kita ajar rasa sayang. Kan, kenapa kita tak boleh cakap kita punya? Kita punya tapi kita punya lain. Macam pizza kan. Pizza daripada mana? Jerman lah. Itali. Bukan kan? Oh. Daripada tempat lain tau. Okey. Macam hamburger daripada Germany. Sekali sampai American yang popularkan hamburger kan. Contoh lah kan. Jadi tak semestinya origins tu yang orang kenal. Jadi kita boleh cakap kita punya juga. Macam gamelan Melayu memang datang daripada sana, tapi scale dia dah lain. Scale dia lain sikit. Bukan lain sikit, lain banyak feel dia lain lah. Sini lebih kepada pantai punya feel. Yang gamelan Jawa tu yang lagu keroncong untuk anak tu. Jahat lah keroncong Jawa. Memang best lah kalau buat lagu keroncong Jawa tu. Saya memang favourite sikit lah kan. Tapi keroncong Malaysia Gadai Dinda lah. Teng 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 teng. Dia macam lagu Cina. Itu keroncong pula. Itu gamelan Melayu yang kat Pahang. Scale dia tu lah. Do re mi sol la so mi re do. Tu. Teng 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 teng. Pelok scale dia ada flat tu. Adalah. So, menjawab soalan semua? Tapi dia macam tu lah. Macam orang panggil M. Nasir Sifu, tak ada orang marah pun pada Sifu tu bukan perkataan Melayu pun kan. Macam tu. So, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan persembahan Lock ke? Sikit je lah Sikit je. Supaya tak kecewa banyak peminat. Pasal apa, lama tak praktis lah. Asyik duk mixing je.
Jika ku seorang robot, nombor-nombor darahku, jasadku import ekspor, bersilogam dagingku, sinar matahari solar, nyawaku tenaga elektrik, otakku macam peluru, bernafas pun tak perlu. Meneliti lebuh raya, mengawasi pasar raya. Tak perlu ada komplot, kawan-kawan semua robot. 25 jam sehari, 8 hari seminggu. Jika ku seorang robot, nombor-nombor darahku, jasadku import ekspor, bersilogam dagingku, sinar matahari solar, nyawaku tenaga elektrik, otakku macam peluru, meneliti lebuh raya, mengawasi pasar raya, mata-mata dari angkasa. Jika ku seorang robot, jika ku seorang robot. Jika aku serobot, lagu yang saya karang semasa sebelum ke Tanah Madu dan Susu. Jadi saya tengah ada, semalam saya tengah belik-belik lagu yang, sebab lagu-lagu yang biasa main dah boring kan. Saya nak main lagu-lagu lama yang jarang saya main. Pada satu lagu ni, masa tu saya baru ke sana dan merindui rumah. Tajuk dia Sakit Rumah. Musim salji aku bersendiri,
Musim bunga hati suka. Musim luruh aku terjatuh terpesona dengan rekaan. Musim panas ditimpa hujan emas makhluk asing lampu isyarat tak mengapa menyerah kalah. Tak mengapa menyerah kalah. Sakit musim saji aku bersendiri. Musim bunga hati suka. Musim luruh aku terjatuh terpesona dengan rekaan. Musim panas ditimpa hujan emas makhluk asing lampu isyarat tak bermakna menyerah kalah. Datang kembali kepadaku tak mengapa, oh tak mengapa. Oh tak mengapa, oh tak mengapa. Sakit rumah, sakit rumah, sakit rumah, sakit rumah, sakit rumah. Seperti pohon di musim salji, bukan untuk selamanya, hanya untuk sementara. Kembali, kembali. Kenapa perlu ada warna? Dunia pertama bukan segalanya, tapi aku tetap terjatuh terpesona. Tak mengapa, tak mengapa, oh tak mengapa, tak mengapa. Okay. Lagu tu buat masa mula bibit bercinta. Tapi semalam fikir balik lirik dia, kenapa perlu ada warna? Asal dunia pertama bukan segalanya. Oh, masa tu kat sana tu kan. Tapi aku tetap terjatuh terpesona. Dia sebenarnya tak habis lah itu. Tapi aku tetap terjatuh terpesona. Tak mengapa. Okey, okey. Lagi satu lagu, ni lagu hero saya.
Cuba. Oh, dah habis bro, dah habis. Bebaskan beta lepas agar cinta abadi dapatlah ku nikmati. Memang cinta itu buta, tak mengenal segalanya. Hanya ku bawa berdiam segala rindu dendam. Oh Tuhan yang berkuasa, lihatlah aku kecewa demi alam yang luas. Bebaskan beta lepas. Memang cinta itu buta, tak mengenal segalanya. Hanya ku bawa berdiam segala rindu dendam. Oh Tuhan yang berkuasa, lihatlah aku kecewa demi alam yang luas. Bebaskan beta lepas agar cinta abadi dapatlah ku nikmati demi alam yang luas. Bebaskan beta lepas agar cinta abadi
hati. Tu siapa tahu tu lagu siapa? Ha? Oh ya, yeah. Terima kasih. Tu antara lagu-lagu yang saya rearrange balik masa betul-betul writer's block lah masa tu. Tu lagu favourite tu, Rindu Dendam. Tajuk dia Rindu Dendam. Okey. Ya, lagu yang terakhir. Ha? Ya, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Harap apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak ideologi atau apa yang terkandung dalam kepala otak saya ni dan berkongsi dengan anda semua. Kalau anda rasa sama macam mana saya fikir, mari kita sebarkan. Kalau rasa ada sengit-sengit sikit pun, sebarkan, tapi letak ideologi awak sekali. Dan siapa yang kalau yang menentang tu, sila tentang, tak apa. Saya cuba. Okay. Ni lagu ni memang untuk anak anda saya, korang ni. Lirik pun tak siap lagi. Degup jantung berdenyut deras, hitam putih bertukar panca warna. Syakwa sangka melayang was-was, kini bertukar sempurna. Masa terhenti seketika, dah ku terpukau, dah ku terpesona. Akhirnya kau datang padaku jua. Walau 1000 tahun lagi kasihku abadi, tidur nyawa, tidur nyawa. Walau 1000 tahun lagi kasihku terpatri, tidur nyawa yang teristimewa, tidur nyawa, tidur nyawa, tidur nyawa. Ulah apapun mungkin terjadi, ku takkan biar apapun terjadi. Setiap yang di depan mata, setiap nafas, setiap waktu. Usah cemas, usah ragu-ragu, masa itu emasku menunggumu. Akhirnya kau datang padaku jua. Walau 1000 tahun lagi kasihku abadi, tidur nyawa, tidur nyawa. Walau 1000 tahun lagi kasihku terpatri, tidur nyawa yang teristimewa, tidur nyawa, tidur nyawa, tidur nyawa.
that